Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara ini kekal 141 kes. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, pada sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 15 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 7 hari bulan Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan bantuan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan agar beliau cepat sembuh dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 502 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 21,659 ujian. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan statistik pemantauan yang dijalankan pada minggu ketiga di escalation, iaitu pada 1 hingga 5 Jun seperti berikut. Saringan pekerja warga asing yang masih dijalankan sebanyak 426 sampel. Saringan komuniti sebanyak 489 sampel. Saringan tambahan or expanded surveillance seperti petugas-petugas frontliner, petugas-petugas di pusat penjagaan kanak-kanak, preschools dan pusat penjagaan warga emas itu sebanyak 481 sampel. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 281,969 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 6,034 syarikat dan premis telah mendaftar. Terdapat beberapa restoran yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan seperti tidak menyediakan kod QR Bru Health di premis restoran, tidak menyediakan penanda pedekat bagi tujuan penjarakan fizikal di kaunter pembayaran dan tempat meja makan, kaki tangan tidak memakai sungkup muka dan sarung tangan pakai buang dan tidak mengawal kemasukan pelanggan mengikut 30% kapasiti yang dibenarkan. Kegagalan mematuhi arahan ini didapati semasa unit penguatkuasaan Kementerian Kesihatan melaksanakan operasi merati kelmarin di premis-premis restoran. Pengurus premis perniagaan didapati melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dan diberikan teguran serta dicatat dalam rekod rondaan unit penguatkuasaan kesihatan bagi tujuan rondaan dan pemeriksaan susulan di masa akan datang. Operasi merati ini melibatkan para pegawai penguatkuasaan kesihatan unit penguatkuasaan Kementerian Kesihatan yang dijalankan di beberapa restoran di kawasan Kampung Gadung, Kiolam, Seroso, Brakas, Manglain, Kiarong, Batu Besuran dan Batu Satu. Kementerian Kesihatan sekali lagi mengingatkan para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi semua arahan Kementerian Kesihatan serta terus melaksanakan tanggungjawab sosial dan membudayakan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di premis perniagaan, terutama sekali untuk mendapatkan kod QR dan melekatkannya di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan sebelum meninggalkan premis, melakukan pemeriksaan suhu badan pelanggan di pintu masuk dan memastikan pelanggan mematuhi garis pandu penjarakan sosial di samping mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan. Sejumlah 6,034 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi Bru Health QR Con bagi para pengguna sebelum masuk
dan setelah berurusan dengan pihak berkenaan sebagai langkah pencegahan membendung wabak COVID-19 di negara ini. Langkah ini merupakan salah satu inisiatif bagi membiasakan orang ramai menjalani kehidupan dan aktiviti dengan kebiasaan baharu kesan daripada COVID-19. RTB membuat tinjauan ke beberapa buah premis swasta dan menunjukkan penyediaan QR Code menerima sambutan baik dan ianya adalah salah satu inisiatif kerajaan dalam sama-sama memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Bagi BIBD, ianya adalah satu inisiatif yang penting dan baik kerana dengan adanya penggunaan Bru Health ni, Katani dapat sama-sama memastikan keselamatan dan kesejahteraan bukan saja rakyat dan penduduk negara ini, tapi bagi Bank Islam Bumi Darussalam, bagi pelanggannya. Sebab Katani tahu bah, the thing is, kalau Katani keluar ke manakah, we have to have dia punya peace of mind itu kan. Dan dengan adanya Bru Health ni, perasaan peace of mind itu dapat dicapai. So dari sana tah tujuan kami dalam sama-sama ikut serta untuk mengadakan Bru Health ni. Para pelanggan yang kurang sihat dinasihatkan untuk tidak berurusan dengan bank dan mengelak berurusan di cawangan-cawangan BIBD yang sesak. Mereka juga disarankan untuk membuat urusan melalui BIBD Next Gen Wallet yang sedia ada. Sementara itu, DST juga mengambil inisiatif untuk mengkaji semula proses-proses perkhidmatan kaunter terutama dari segi keselamatan dan kesihatan bagi para pelanggan dan kakitangan DST. Ini selaras dengan dasar Organisasi Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan atau Occupational Safety and Health OHS yang telah sedia ada. Untuk mempertingkatkan perkhidmatan seperti memperkenalkan perkhidmatan secara online di mana para pelanggan bolehlah menempah perkhidmatan tanpa datang ke kaunter-kaunter DST. Inisiatif termasuklah juga memastikan kebersihan premis-premis dan juga memastikan para pelanggan mematuhi segala garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini, seramai 281,969 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi Bru Health. Walaupun negara tidak mencatatkan kes COVID-19, namun orang ramai dan para pemilik premis dan syarikat tidak patut leka dan hendaklah sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial untuk memastikan keberkesanan aplikasi Bru Health. Melalui penggunaan aplikasi Bru Health ini secara meluas, ianya akan dapat memudahkan ke arah usaha pengesanan kontak. 3 buah rumah panjang di daerah Blain menerima penanda arah kiblat bertujuan bagi memberikan kemudahan kepada golongan mualaf yang tinggal di rumah panjang. Selain itu, ia juga bertujuan memudahkan para pengunjung dan pelancong dalam dan luar negeri yang berkunjung untuk mengetahui arah kiblat yang tepat. Ikuti berita mengenainya selepas ini. Dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamia, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan kemarin mengadakan majlis penyerahan penandaan arah kiblat dan sumbangan bagi rumah-rumah panjang di daerah Blain. Penyerahan disempurnakan oleh Wang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamia, Kementerian Hal Ehwal Agama. Sebanyak 3 buah rumah panjang menerima penanda arah kiblat dan sumbangan tersebut. Ia bertujuan bagi memberikan kemudahan kepada golongan mualaf yang tinggal di rumah panjang selain para pengunjung dan pelancong dalam dan luar negeri yang berkunjung untuk mengetahui arah kiblat yang tepat.
anak saya sendiri semuanya sudah memeluk agama Islam. Jadi saya sangat berbanggalah dengan keadaan yang dibuat oleh pihak kerajaan mematang semua keblat-keblat di rumah-rumah panjang seperti yang ada terlibatnya. Program Bandarku Ceria yang ditiadakan sepanjang bulan Ramadan diadakan semula hari ini. Namun dalam norma baharu membendung penularan COVID-19, program Bandarku Ceria yang diadakan kali ini dijalankan dengan mengamalkan penjarakan sosial, kebersihan diri, mengelakkan dari mengunjungi tempat perkumpulan orang ramai dan mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan. Aktiviti riadah berbasikal secara individu antara aktiviti yang diadakan hari ini. Sementara itu, acara melibatkan berpasukan atau berkumpulan seperti acara larian, walkathon dan seumpamanya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak ditangguhkan buat pada masa ini. Aktiviti berjaja juga diadakan oleh peniaga-peniaga yang biasanya berjaja di kawasan Bandarku Ceria. Aktiviti berjaja juga dijalankan dengan mengikuti saranan Kementerian Kesihatan. Bertemu kembali. Projek Kasih Lebaran Anjuran Sukarelawan Belia di bawah Unit Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama beberapa agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan dan kumpulan-kumpulan komuniti diadakan pagi tadi di beberapa buah rumah milik warga emas di negara ini. Projek yang julung kali itu menyasarkan 16 buah rumah yang bertujuan untuk membantu menjaga kebersihan persekitaran rumah para warga emas yang telah dikenal pasti di samping sebagai inisiatif bagi para belia untuk memberi pulangan balik kepada masyarakat, terutama sekali dalam keadaan negara yang sekarang dilanda pandemik global COVID-19. Hari ini, 8 buah rumah di 4 buah daerah telah dibersihkan melalui projek berkenaan. Bagi daerah Brunei dan Muara, ia diadakan di 2 buah rumah di Kampung Lumapas dan Kampung Parin, Pengkalan Batu. Kempen kebersihan diungkayahkan oleh 40 orang terdiri daripada Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Selain menjaga kebersihan persekitaran rumah, projek juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara warga emas dan para belia. Kirakan projek ini adalah inisiatif yang baik yang dilakukan oleh Sukarelawan Belia yang mana ia mengkolaborate sama kami Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam dan ini sedikit sebanyak dapat membantu apatah lagi masa ini menyurang penularan COVID-19. So at least kami kalau dapat membantu melalui yang lain, at least dengan membersihkan, membantu orang-orang yang macam memerlukan melalui projek Kasih Lebaran ini, at least kami dapat membantu juga apa yang kami dapat tolong itulah. Untuk memberi semula kepada masyarakat kita ni dan juga kepada negara kita ni, especially sekarang ini dilanda COVID-19 ini, ialah masanya untuk kita para belia untuk contribute back to the society and to our community and to our nations. Projek Kasih Lebaran juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Tutong, kerja-kerja pembersihan dilaksanakan di 2 buah rumah warga emas yang dikenal pasti, iaitu di Kampung Sengkarai dan Kampung Penabai Tutong. Awang Muhammad Hanif Mukri bin Haji Sufri, penyelaras projek dalam temu bual bersama RTB menjelaskan, kerja-kerja pembersihan tersebut dijalankan selama 2 hari, iaitu pada hujung minggu 7 dan 14 Jun, yang melibatkan kira-kira 100 orang sukarelawan dalam sama-sama berganding bahu membuat kempen kebersihan dengan mengikut nasihat dan garis pandu yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. So apa kami buat di sini? So we all know that kira warga emas satu kira ia yang vulnerable group. So vulnerable group ini apa kami buat di sini is just to educate and also to encourage the warga-warga emas yang di Brunei ini untuk sama-sama membersihkan rumah mereka. And also at the same time we try to minimize the vulnerable group atau supaya dorang not to expose with all the dirty things in kawasan rumah-rumah dorang. Objektif untuk membawa para belia dari beberapa organisasi ini adalah
untuk meningkatkan kerjasama pada sesama organisasi, and at the same time juga kira untuk meningkatkan kesedaran betapa pentingnya kebersihan di persekitaran rumah, and also untuk menyedarkan diri bahawa kita di Brunei ini bukan menyadari bahawa macam bukan semua yang bukan semua orang mempunyai hidup yang selesa. Projek Kasih Lebaran melibatkan sukarelawan daripada Persatuan Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Persatuan Pengakam Negara Brunei Darussalam PNBD, Persatuan Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam PMUBD, Global Discovery Program GDP Universiti Brunei Darussalam dan pelajar-pelajar Brunei Students Union United Kingdom and Air BSU yang sedang bercuti di negara ini. Harapan saya sebagai yang dipertua BSU adalah supaya penuntut-penuntut yang di UK, yang belajar di UK, kena expose kepada condition rumah-rumah di Brunei. Kami mesti minatkan melalui social media. Di Brunei ini bukan semua orang yang itulah well off, ada yang susah juga. So kami mesti minatkan, menunjukkan penuntut-penuntut kami yang kami mesti menolong dan memberi tenaga kami kepada the right cause. Kami bekerja dengan sukarelawan belia untuk mendedahkan penuntut-penuntut kami dengan projek kemasyarakatan. Projek-projek ini bertujuan untuk memberi kami experience untuk menolong warga emas, bukan saja warga emas, tapi juga underprivileged families. Di daerah Temburong, 2 buah rumah milik warga emas di Kampung Negalang dan Kampung Ujung Jalan turut menjadi tumpuan bagi projek Kasih Lebaran. Aktiviti seperti ini menjadi galakan kepada sukarelawan belia supaya lebih bergerak aktif dan memberikan kesedaran dalam diri mereka rasa kekitaan, kemasyarakatan dan diharap dapat menanamkan sifat bantu-membantu dalam kalangan belia ke arah menjaga kemaslahatan masyarakat. Sebab kenapa saya mengikuti tim sukarelawan ini untuk membantu warga emas dan menolong, sebab sebelum ini pun saya masuk PKBN, jadi sifat tolong menolong itu ada, diterapkanlah. Di sini kami sebuah rumah warga emas, kami membersihkan dalam dan luar rumahnya supaya meringankan beban beliau. Niat saya itu mengikuti sukarelawan belia ialah untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Kami dari PKBN ada juga mengadakan menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kami, seperti membersihkan rumah,